Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa anna afdalal hadiyu Muhammadin wa syarral umuri muhdasatuha kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Wa zukira an Wahb bin Munabbih annahu qala amara Allah ta'ala iblisa an ya'tiya Muhammadan alaihi salatu wassalam wa zukira an Wahb bin Munabbih, dan disebutkan daripada Wahb bin Munabbih annahu qala, bahwasanya berkatalah ia, amarallahu ta'ala iblisa, yakni telah menyuruhlah oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan iblis. Jadi Allah ta'ala suruh iblis itu ayyatiya Muhammadan alaihi salatu wassalam, yakni bahawa mu pergilah kepada Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi kata Allah subhanahu wa ta'ala menyuruhkan yakni akan iblis mu pergi kepada Nabi Muhammad. Gitu. Wa yujibuhu an kulli ma yas'aluhu, dan ialah menanyalah ia akan dia. Dan menanyalah ia Muhammad, yakni akan iblis. Jadi dia tanya, ataupun kita kata dia dhamir itu ada yang menetapkan begitu, ataupun yakni dan ialah menanya ajaba, yakni daripada ialah menanyalah ia iblis akan Muhammad itu an kulli ma yas'aluhu, yakni menanyalah ia Muhammad daripada apa, yakni daripada tiap-tiap barang yang menanyalah akan dia. Mana kita kata persoalan jawab lah mudah-mudahnya. Kita dengarin perkataan ni. Jadi kadang-kadangnya ada lafaz Arab ni kadang-kadang semabur kita tak faham. Kalau kita nak takwil pula itu boleh, tapi kena takwil ibarat, takwil dhamir apa. Tapi takut payah pula orang kampung, orang awam ni dia nak faham. Yakni kita tanya gini lah. Yakni persoalan jawablah di antara iblis, yakni dengan Muhammad berkenaan, yakni dengan dengan perkara-perkara yang tertegahlah daripada perbuatan-perbuatan manusia itu, yakni tertegahlah daripada iblis itu merasuk akan dia, nak goda manusia itu tak boleh. Tertegah itu. Itu dipanggil faja'ahu ala surati syaihin sabihin, mana datanglah ia iblis akan Muhammad itu di atas rupa yang ialah syekh. Syekh mana kita kata dia ni seorang yang guru lah, kita kata contohnya macam kita kata ulama, ataupun kita kata sabih ni mana kita kata mana kata dia ni mana kata ialah dia tu syekh, ataupun kita kata orang tua. Dia panggil syekh ni, ada kalanya dia panggil orang tua pun ada kalanya syekh itu dipanggilkan, yang ni bahasa kita kata seorang ulama, kita kata menepati macam kita kata orang tuan guru, kita kata contohnya wa biyadihi, dan padahan di tangan ia syekh tadi ni ukazatun, iaitu satu tongkat.
Jadi mana kata syekh yang sabih itu ialah tengah daripadanya satu di mana kata dia ada di dia tu tungkat. Jadi macam kita kata orang tua lah, orang tua pakai tongkat. Kita kata contohnya, tak kala gitu faqala alaihi salatu wassalam man anta. Maka bertanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa engkau? Qala ana iblisun. Bahawasanya aku ni berkata lah ia, aku ni iblis. Gitu. Qala limaza ji'ta. Maka berkata lah ia Muhammad, ia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani kerana apa mu datang ni? Gitu. Jadi mana kata ialah di antara iblis dengan Muhammad ni, dia iblis dengan Muhammad ni, Muhammad dia boleh tahu kata iblis. Dia tak iblis, dia tak boleh tipu. Walau dia tipu bagaimana sekalipun, Muhammad, yang ni Nabi kita, yang ni tahu ialah mana kata iblis itu. Walaulah dia merupa, bila kita kata orang tua ke, kanak-kanak ke, orang cantik ke, lawa ke, kita kata contohnya, dia tahu Nabi kita. Nabi kita tahu. Tak kala gitu. Qala innallaha, bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala amarani al-atiyaka, yani bahawasanya menyuruh akan daku, bahawasanya aku datang akan dia wa ujibaka an kulli ma sa'antani. Tengok dia kata, dan dia kata aku menjawabkan. Ni ujiba mana kita kata jawab. Siapa tadilah ajaba yujibu tu. Gitu. Ia ni menjawablah akan dikau daripada tiap-tiap yakni barang yang bertanya lah akan daku. Ia ni musoal, aku jawab. Gitu. Ataupun kita kata mu tanya, aku jawab. Itu setengah daripadanya hak tadi ni kan. Di antara mana kata ia ni perjumpaan. Di antara tu sebab apa musuh Allah Ta'ala suruh datang kepada aku ni. Jadi orang panggil di antara tu bersoal jawab. Di antara iblis dengan Nabi kita. Gitu. Ni nak jawab perkataan dia tadi. Dia tadi ni wa yujibuhu an kulli ma yas'aluhu tu. Gitu. Jadi orang panggil bersoal jawab di antaranya. Tak kala gitu. Faqala alaihi salatu wassalam, ya iblis. Ni Nabi pun tanya. Maka berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hei iblis. Tapi kita dia tak cakap sombong. Dengan iblis pun dia tak kata huduh. Tengok. Orang kita ni ada. Kalau dia tengok orang ni jahat sikit, dah bercakap, pai nampak orang ni tu sikitnya kasar lalu. Tengok Nabi kita, dia tanya lah. Wahai iblis, dia kata gitu. Kam a'da'uka min ummati. Ini berapa kan ialah seteru engkau daripada umatku. Seteru. Jadi mana kata ialah di antara iblis dengan manusia ni dia ada seteru. Bukan ke semua mana kita kata, bukan kata iblis tu dia boleh baik belaka, tak. Ada seteru dia. Bukan mana kata seteru tu bukan seorang saja. Jadi ramai mana kata ialah, ataupun mana kata ialah bukan setiap manusia itu ada seteru dengan iblis. Gitu. Tapi manusia yang bersifat yang disebut akan dia oleh Nabi kita di dalam perkataan ini. InsyaAllah kita akan sebut nanti. Gitu. Qala hamsata asyara. Dia ada 15 perkara. Ada 15 perkara ni, 15 bangsa ataupun 15 manusia yang ialah mana kata seteru dengan dia. Bukan 15 orang. 15 mana kata 15 orang lah, 15 pattern manusia, 15 cara manusia. Satunya siapa dia? Al-awwalu anta ya Muhammad. Satunya aku seteru dengan engkau Muhammad. Jadi mana kata dengan Nabi kita ni, sama ada hidup Nabi kita, pergaulan Nabi kita, perbuatan Nabi kita, yakni tingkah laku Nabi kita, segala-galanya amalan Nabi kita. Jadi mana kata iblis dia tak boleh mana kata tak boleh nak goda dengan Nabi kita. Itu dia panggil seteru. Gitu. Orang yang di kawan lain, gitu. Itu seteru.
Pertama, wasadi imamun adilun. Dan yang keduanya iaitu raja yang adil ataupun pemimpin yang adil. Adil ni apa dia adil? Dia panggil ilqa usyai fi mahallihi. Yang ni makna kata menentu ataupun menjatuhkan sesuatu itu pada tempatnya. Jadi mana kita kata kita hukumkan sesuatu benda, sesuatu mana kata suatu perkara itu kena kepada tempat. Bukan kata lain. Kalau lain tu dia panggil itu zalim. Dia panggil ilqa usyai fi ghairi mahallihi. Yang di mana kata kita jatuhkan sesuatu itu lain daripada tempat, itu dia panggil zalim. Gitu. Wasalisu ghaniyun mutawaddi'un. Mana kata orang yang kaya yang tawaduk. Seperti mana kita kata contohnya iaitu seperti Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dia kaya tapi dia tawaduk. Ia ada dengan kekayaan dia. Bukan sombong. Seperti mana yang Allah Ta'ala kata, yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardh. Jikalau meluaslah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan rezeki bagi seseorang kepada hamba, la baghaw fil ardh, sombong mereka itu pada muka bumi. Itu bukan dia tawaduk. Gitu. Orang yang tawaduk, yang ni yang kaya. Siapa kita kata contohnya macam Sayyidina Abu Bakar. Gitu kita banding kata, yang ni mana kata-kata ialah manusia di zaman sekarang. Manusia di zaman sekarang saya tengok ada orang tani seorang, yakni orang kaya di Pertamina, iaitu kaya ni, dia kaya tetapi kekayaan dia saya tengok saya malu lah dengan kekayaan dia tu. Tak tahu. Jadi mana kata dia makan satu bahagi saja. Contohnya, yakni mana kata ia ada satu bahagi, 70% lagi dia bagi kepada kebajikan saja. Dia bagi kepada fuqara, bagi kepada miskin, bagi kepada anak yatim, bagi kepada pondok-pondok, bagi kepada masjid-masjid, bagi kepada orang-orang yang ni mana kata ialah kepada orang-orang yang terkena bala, kena susah. Macam kita kata contohnya kena ribut ke, kena putih beliung ke, kena apa ke, dia bagi. Banyak ialah kata dia. Jadi dia makan tak ada banyak mana pun dia makan. Kalau kita pergi tengok rumah dia dengan rumah orang kampung biasa je, sama aja kita tengok. Tapi kaya sungguh. Itu orang panggil kaya hati. Gitu. Warabi'u, dan yang keempat tajirun sadiqun. Jadi dia panggil tajir, orang yang berniaga dengan benar. Ada juga orang kita dia berniaga kan, kadang-kadang ada juga banyak macam berniaga kedai rancik tu dia timbang, dia curi sikit. Gitu. Sebab kita kata berniaga yang benar ni, sebab kita kata kita masuk rakan kongsi, dia berniaga betul-betul dia benar sungguh. Itu mana kata berniaga ini dia keluar zakat, mana kata ini dia bahagi, mana kata ialah dalam perniagaan dia tu bagi laba di antaranya, keluar zakat daripadanya, bagi kepada fuqara'nya, bagi kepada orang miskinnya. Yang ni dalam perniagaan dia tu orang panggil tajirun sadiqun. Wal khamisu alimun muttasilin yatahashsha'u. Yang ni mana kata alim yang berhubung lah, ialah mana kata dengan khusyuknya. Yang ni mana kata ialah kita kata buat ibadat, yang ni mana kata berserta dengan khusyuk. Yang ni alim, orang panggil alim yang warak. Kadang-kadang ada juga orang kita dia alim tapi tak warak. Tapi kalau kita kata disebutkan dalam satu ta'rif tu, warak ni dia lain. Huwa mutaba'idun 'anil haram wa tarki syubhah. Iaitu kita tinggalkan daripada benda-benda haram dan kita tinggal benda-benda syubhat. Itu dipanggil warak lah. Tapi mana kita kata ialah alim ni berserta dengan warak ni kita payah nak cari. Dia panggil iaitu hati dia tu khusyuk. Mana kata orang panggil tetap hati dia. Iaitu mana kata tak ada nak sifat hasad, sifat ujub, sifat riya, sifat takabur.
Gitu orang panggil alim yang tetap hati dia. Gitu berhubung dengan tetap. Wasadisu mu'minun nasikhun. Mana kata ialah seorang yang beriman, lagi pula yang nasih, yang di mana kata orang yang suka nasihat orang. Nasihat macam kita kata contohnya, nasihat ini cara baik, ini cara tak baik, ini cara yang disuruh, ini perkara, ini cara yang ditegur. Itu orang panggil orang yang suka nasihat cara baik. Gitu setengah daripadanya. Wasabiu mu'minun rahimun. Ia ni mukmin yang ada kasih sayang kepada sama-sama mukmin. Dia panggil ialah mukmin itu. Nah, dia panggil seperti yang ni dia panggil macam rantai berhubung. Yang ni mana kata yang mengikatkan satu kepada satu, yang ni setengah kepada setengah. Yang ni berhubung dengan kuatnya. Itu orang yang mukmin yang kasih sayang. Apa dia? Kalau orang tani dia bubuh makna kata ialah rahim ni, ia ni kesian belah dia panggil. Seperti mana yang Allah Ta'ala sebut, wa kana bil mu'minina rahima. Dan bahawasanya orang-orang yang mukmin itu berkasih sayang mereka itu. Kasih sayang. Wasaminu. Dan yang ke-8, saibun ala taubatihi. Tengok. Ia ni makna kata seorang yang taubat. Ia ni yang tetaplah ia di atas taubatnya. Mana kata kita tetap taubat. Tiap-tiap malam kita nak tidur, sebelum kata kita kata sekurang-kurangnya kita bertaubat 7 kali, kita kata setengah daripadanya. Ataupun kita kata sebelum daripada kita nak nak tidur, kita semayang sunat taubat dulu. Kita taubat segala perbuatan kita. Mana tahu kadang-kadang ada juga lintasan pun gitu makna kita kata, ataupun kita lihatkan satu benda, ataupun kita dengarkan satu mana kita kata perkataan, ataupun hati kita terlintas kan. Itu setengah daripadanya kita bertaubat bagi banyak. Itu dia panggil mukmin yang senantiasa bertaubat. Dan yang atasiun mutawarri'un anil haram, yani al-mutaba'idun anil haram. Yani mana kata yang jauh daripada benda-benda haram. Mana kata benda haram dia tak masuk. Walaulah kita kata ialah benda tu walau setitik, walaulah halus, mana kata seperti satu zarah sekalipun dia tak nak masuk mana kata benda-benda haram. Orang yang jauh. Seperti mana huwa mutaba'idun anil haram wa tarki syubhah yang saya sebut tadi. Gitu. Jadi mana orang ni, jadi iblis tak berani. Iblis kata aku tak boleh tumpang. Orang ni kalau dia jauh benda haram, jadi mana kata dia nak rasuk tak boleh, dia nak goda kita tak boleh. Gitu. Dan yang ke-10, mukminun yudawimu ala taharati. Dan ialah yang ke-10-nya iaitu mukmin yang senantiasa yang mengekali di atas taharah. Yang ni di atas ada uduk. Di mana kita kata contohnya. Jadi kita masuk dalam bilik air ke, kita buang air. Walalah tak masuk waktu zuhur ke, tak masuk waktu asar ke, kita senantiasa ada uduk. Gitu. Sebab kita kata kita nak tidur, kita ada uduk. Kita nak musafir ataupun kita nak keluar pergi mana-mana pun, kita ada uduk sama. Gitu. Yang ni dia panggil, ada juga kaum yang mengatakan siapa-siapa yang ialah sesiapa yang mulazamahkan uduk, maka diharam akan dia azab kubur. Tak kena azab kubur. Dan dilepaskan segala azab-azab yang selain daripada azab kubur. Ada juga yang mengatakan, setengah kata adalah siapa-siapa yang mengekali, siapa-siapa yang mengekali yakni uduk, maka matilah seseorang itu keadaannya mati di dalam iman. Dan terus masuk syurga, tak kena azab lain. Sebab dia selalu ada uduk. Gitu. Tak bersentuh dengan api neraka. Gitu. Kita nak ambil uduk bukan payah pun, senang je kan. Gitu. Dan yang ke-11, mukminun kasirus sadaqatu. Yang ni mana kata dia tu banyak lah ia sedekah.
Kemana kata ialah kemana kata dia ni banyak sedekah. Banyak sedekah ni orang yang sedekah yang tidak menzuhirkan kepada manusia. Ada juga kadang-kadang manusia tu zuhir, manusia tu tahu tapi kita tak niat pun nak menzuhir. Siapa kata ada juga sedekah zuhir ni, seperti kita kata keluar zakat tu dituntutkan zuhir. Siapa kita kata sedekah, mana kita kata nak membesarkan Maulidur Rasul, hari kita kata meraikan hari Maulidur Rasul, maka ialah sedekah itu dituntutkan zuhir. Ada juga boleh. Gitu. Dan ialah wasani asyara, dan yang kedua belah mukminun hasanul khulqi, yakni elok perangainya. Seperti mana Nabi kata innama bu'istu li utammima makariman akhlaqi, bahawasanya dibangkit akan daku supaya nak menyempurnakan segala akhlak-akhlak manusia. Jadi akhlak manusia ni macam-macam. Tengok di zaman jahiliyah kah, mereka itu bunuh anak laki-laki dan kambus anak perempuan. Ya'buduna al-asnam wa yaqtuluna auladahum wa yudfinuna banatahum wa kanu minal khasirin. Jadi mana kata ialah kambus, mana kata anak laki-laki bunuh, anak perempuan jadi kambus. Gali lubang lepas tu masuk dalam lubang. Kepok kepala itu tahu masuk dalam lubang. Dan adalah mereka itu wakanu minal khasirin, dan adalah jahiliyah itu setengah daripada orang yang rugi. Gitu. Dan sikit lagi, dan ialah wasalisu, dan yang ke-13 wasalisu asyara mu'minun yanfa'un nasa, mereka yang menafaatkan bagi manusia. Jadi orang panggil manusia boleh mengambil manfaat dengan dia. Mengambil manfaat mana? Jadi dengan ini perbuatannya, dengan akhlaknya, tingkah lakunya, amalannya, itu orang panggil dia boleh mengambil manfaat. Siapa juga kita kata contohnya macam orang tabligh itu kan, dia tak ada apa, dia tak ada pun ilmu, tapi dengan akhlaknya, budi pekertinya, kita kata tolong menolongnya, kita kata ta'awanu 'alal birri. Jadi mana kata tolong menolong di atas kebajikan, maka di situlah jadi orang panggil mukmin yang kita boleh mengambil manfaat dengan dia. Gitu. Wa rabi'u asyara hamilul Quran yudimu qira'atahu. Ini mana kata yang ke-14 iaitu orang yang menanggungkan Quran, yakni menanggungkan Quran ni hafal Quran. Bukan tanggung pikul bawa ke sana bawa ke sini tu tak. Jadi macam kita kata kuli, dia tanggung. Pergi tanggung, pergi ambil Quran tu. Kita tanggung. Tak, bukan dia gitu. Jadi orang yang hamilul Quran ni iaitu orang yang menghafazkan Al-Quran ataupun membacakan Quran, yang senantiasa lah yudimu, yang mengekali akan baca Quran. Mana kata kita mengekali, seperti kita kata lepas mayang maghrib, lepas mayang isya, lepas mayang subuh, lepas mayang kita baca semua. Kalau kita tak banyak pun, kita baca satu muka surat, kita kata contohnya, ataupun setengah muka surat, kita kata gitu. Wal khamisu asyara qaimu bil laili. Ni orang yang berjaga malam, dia panggil yang ke-15. Ia ni orang yang berdiri malam. Dia kata berdiri malam tu bukan berdiri lawan duduk tu dah. Hanya berdiri, ia ni dengan makna mengerjakan amal ibadat pada waktu malam. Wan nasu niyamun, dan bermalam manusia itu tidur. Gitu. Jadi hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beribadatlah kamu. Kita jauhlah, kita minta lah salah satu daripadanya kita berada di dalam yang disebut akan dia tadi. Sebab kita kata kita beriman, kita tak ada ilmu, kita tolong, kita banyak sedekah. Nak sedekah macam mana ustaz? Tak ada pun kita kata. Seperti mana kata kita orang ambil manfaat dengan kita. Ambil manfaat, yakni al-amru bil ma'ruf sadaqatun wa nahyun an munkarin sadaqatun. Yakni setengah daripadanya kita suruh buat baik, jadi sedekah, dan kita teguh daripada segala kejahatan pun jadi baik juga. Tu pun orang-orang tabligh kan, dia tak ada duit, tapi dia kata al-amru bil ma'ruf.
sadaqatun wa nahyun an munkarin sadaqatun. Boleh. Tapi orang kita ni ada juga yang politik kuat sangat, marah kepada orang tabligh. Orang tabligh pula tak terima politik. Gitu macam-macam. Ginilah mana kata ialah tengah daripada kita ni. Nah, adalah di zaman Nabi pun ada, iaitu dia panggil Ahlul Abid. Ahlul Abid ni ialah bukan mana kata mereka itu bukan alim, mereka itu bukan pandai, tetapi mereka itu yakni ahli ibadat dia panggil. Seperti mana Nabi pun berkata di zaman sahabat, nah, sekurang-kurang jahil mereka itu tak apa tapi mengerjakan ibadat. Seperti mana yang disebut akan dia oleh Nabi SAW, al-jahilu bis sahabati la yadurruhu li'annahu udulun. Tengok, jahil di kalangan sahabat tidak memberi mudarat akan dia. Mereka itu kata bahawasanya mereka itu udul, yakni kepercayaan, keyakinan, ketakwaan, yakni amalan mereka itu, perbuatan-perbuatan yang disuruh menjauhkan daripada segala perkara-perkara yang dilarang. Begitu jugalah lebih kurangnya orang tabligh. Kita jangan nak marah ke dia sangat. Kadang-kadang dia mengutuk huduhnya. Kadang-kadang orang kita macam orang kuat politik, menghina gini. Itu tak baik. Kita menghina orang buat ibadat. Walalah dia tak pandai pun, itu dia dengan Tuhan. Dan kadang-kadang dia belajar cara dia. Gitu. Yang kita sampai tak semayang bang ni, kita kata kita baik. Yang dia semayang bang, kita kata jahat. Itu wan iyazillah. Kita tumoh kepada orang suka jahat tu tak baik. Wan iyazillah. Begitulah hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah dan silap, kekurangan dan tak pandai cara bertutur bahasa tu, minta maaf belaka. Seperti mana Nabi kata, al-insanu la yakhlu anil khata' iwan nisyan. Manusia itu tidak jauh, mana kata ini tak lepas daripada salah dan silap dan sebagainya. Sekianlah saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.